Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT dengan limpah rahmatnya malam ni dapat lagi kita menyambung kuliah kita insya-Allah pada malam ni surah Al-Mulk, surah yang ke-67, muka surat 592. Surah Al-Mulk ni nama dia Al-Mulk, ataupun dipanggil juga surah Tabarak. Ada juga ulama yang menyebut ini sebagai surah Munjiyah, surah yang menyelamatkan, yakni menyelamatkan seseorang itu daripada azab kubur. Dan surah ni dari segi kelebihan dia dalam banyak hadis menyebut, antaranya dalam riwayat Tirmizi menyebut bahawa surah ni sesiapa yang membacanya maka surah ni akan memberi syafaat untuk dia, jadi penolong pada dia. Surah ni juga dapat melepaskan azab kubur, antara kelebihan dia. Begitu juga Nabi SAW tidak akan tidur, dalam riwayat Tabrani dan lain-lain. Nabi baca surah Al-Mulk dan juga surah As-Sajdah, dua-dua tu dibaca. Kemudian kelebihan surah ni, biasanya bila kita baca hadis-hadis tentang kelebihan ni, kita membaca surah Qul Huwallahu Ahad tu, Nabi SAW menyebut suratul Ikhlas ta'dilu sulusal Quran. Surah Al-Ikhlas, Qul Huwallahu Ahad tu menyamai 1/3 Al-Quran. Bukan kata kita baca 3 kali khatam seperti Quran, tidak. Maksud dia isi kandungan Al-Quran itu 1/3-nya sudah tersebut ada di dalam surah Al-Ikhlas. Sama juga seperti Allah SWT, Nabi SAW menyebut Allah Ta'ala ada 99 nama. 100 kurang 1. Sesiapa yang menghitungnya, maka dia masuk syurga. Apakah bila satu persatu sampai 99 tu masuk surah yang dapat menyelamatkan daripada azab kubur ni, itu adalah kerana isi kandungnya dia. Isi kandungnya dia. Sebab jadi bila kita baca surah Al-Mulk ni, berarti kita mengukuhkan lagi keimanan kita kepada Allah SWT berdasarkan kepada sifat-sifat dia. Maknanya bila kita merhati surah Al-Mulk ni, kita baca surah Al-Mulk ni, maknanya kita tajdid, kita memperingat, tidak memikirkan, tidak memahami ataupun tidak mahu menggunakan akal fikiran mereka untuk memahami kalam Allah ni. Maknanya itu mendorong kita untuk memahami, mempelajari, merenung, mentadabbur ayat-ayat Allah SWT untuk menambahkan lagi iman kita, mengukuhkan lagi akidah kita, dia punya maksud dia. Begitu juga Allah SWT menyebut dalam surah Al-Mulk ni kejadian dia mencipta hidup dan mati dan hidup ni, dengan ada maksud untuk uji kita. Jadi kita diuji dalam kehidupan kita ni. Dalam kehidupan kita diuji. Dan mengapa mengapa Nabi SAW kata siapa baca surah ni dia selamat daripada azab kubur? Itu oleh kerana kehidupan kita di dunia ni uji. Dan kubur ni pula tempat soalan. Man rabbuka, madinuka, man nabiyuka.
Jadi soalan-soalan inilah yang dikatakan sebagai ujian. Jadi dalam kubur ni kalau kita lepas soalan-soalan ni, selamat kita. Cuma sebab itulah kita tak boleh tukar surah-surah tu. Bukan maksud lagu tu Nabi. Maksud dia supaya kita dah baca surah tertentu ni, kita siapa boleh ingat. Dah, kita baca tiap-tiap malam. Dah. Kita rasa memahami surah Kahfi ke, kau baca nak malam Jumaat, surah Yasin ke, surah-surah lain, itu menjadi dorongan. Jadi kaitan antara surah Al-Mulk dengan azab kubur ni, surah Al-Mulk ni cerita tentang kehidupan kita ni. Dia bermula dengan mati, bermula dengan tak ada, kemudian baru ada. Ada tu pula atas dasar ujian. Bila ujian ni, jadi kita duduk atas dunia ni, kita belajar buat. Itu dengan iman dan amal kita. Kita duduk ngatik, duduk baca marabbuka nabi, Rabbi Allah tu tak jadi. Kalau kita duduk ngapa jawab, study jawab lagu Nabi, maka dapatlah kita jawab soalan muka nakir tadi. Jadi bukan semata-mata kita baca, sebab benda ni kita kena faham. Bila bab kelebihan ni, bukan semata-mata tak ada arah, ataupun kita baca dengan baca ayat, apa maksud keseluruhan surah ni, apa maksud setiap satu daripada ayat-ayat. Jadi surah-surah Quran lain kurang. Jadi ulama kata dari segi semua tu adalah kalam Allah, tak ada lebih, tak ada kurang. Sebab dia kalam Allah. Orang kita tak si baca tabat tiada abilah bin watak. Sebab dia kira macam menyakiti kutukan kepada Abu Lahab yang menentang Nabi. Bukan kata tak molek baca. Dan kita tidak berpendapat lagu tu. Tabat tiada tu maksud dia bukan doa laknat pada masa, tak pakai kerja. Itu maksud dia. Itu bukan nak kutuk Abu Lahab, tidak. Nak menyatakan cerita yang berlaku kepada Abu Lahab yang telah habis pitih. Untuk nak menentang dakwah Islam, nak menentang agama Islam, semua tu Allah Ta'ala akan gagalkan. Jadi bila kita satu ayat tu, dia wujud. Wujud tu atas dasar isi kandungnya dia. Seperti kata Imam Ghazali lah. Dari segi semua tu ayat-ayat Allah Ta'ala, firman Allah Ta'ala, kalam Allah sama. Patut Nabi kata ayat kursi itu sebagai penghulu pada sekalian ayat. Jadi maksud dia dilihat kepada isi kandungnya. Jadi dia lebih dari segi isi kandungnya. Jadi ada ayat cerita tentang apa, tapi dari segi isi kandungnya dia tidaklah lebih daripada ayat. Mengapa surah ni dapat menyelamatkan kita daripada azab kubur? Surah ni dapat memberi syafaat. Kemudian sebelum kita masuk surah ni, ada beberapa perkaitan surah Al-Mulk ni dengan surah-surah sebelum dia. Dia bergaul bersama dengan Nabi. Jadi Nabi ni adalah menyebut kepada isterinya ni beberapa perkara sulit berkenaan dengan pemerintahan. Jadi sebagai isteri kepada pemimpin negara, pemimpin kerajaan, dia kena jagalah rahsia. Sebab apa? Sebab bocor rahsia kerajaan, maka runtuhlah sebuah negara. Sebab itulah disebutkan pengkhianatan isteri Nabi Lut, isteri Nabi Nuh tu, sebab dia membocorkan gerak kerja Nabi Lut, Nabi Nuh tu kepada musuh-musuh Nabi. Itu khianat. Jadi bila ada pengkhianat ni, runtuhlah kerajaan. Jadi nak tu'til mulka mimman tasha'. Kamu ya Allah beri. Jadi mesyuarat tu sendiri adalah rahsia. Jadi kerajaan manusia yang dipimpin oleh Nabi ni, apatah lagi yang dipimpin oleh manusia-manusia biasa lain, dia lah ia menentukan undang-undang. Jadi hak di bawah dia tu kena ikut. Jadi surah ni memberitahu pada kita bahawa mengapa Allah Ta'ala tu, sebab ataupun bukti, dalil-dalil Allah Ta'ala memiliki kerajaan. Sebab apa? Kerajaan ni, dunia alam semesta ni kerajaan dia.
Jadi surah inilah akan beritahu kepada kita. Dan bentuk kerajaan Allah Ta'ala ni, Allah Ta'ala cerita dalil-dalil ni, semua ni manusia kalau dia nak ada kerajaan, dia kena ikut cara ni lah, cara kerajaan Allah. Gapo dalam kerajaan tu kena memberi jaminan rezeki. Sebab dalam surah ni rezeki tu disebut. Disebut rezeki, disebut tentera, disebut ke air. Maknanya benda-benda basic, benda-benda asas dalam sebuah kerajaan ada dari surah Al-Mulk ni. Walaupun surah ni surah Mekah, dia ada isyarat banyak kepada cara mentadbir negara. Surah Mekah ni jangan kita anggap Nabi duduk Mekah tak ada kerajaan, maka tak ada panduan untuk buat kerajaan. Tidak. Sebab walaupun surah ni turun Mekah, awal peringkat Nabi berdakwah kepada kaum Quraisy, ada dah terselit di situ isyarat-isyarat kepada pemerintahan. Sebab Nabi kuku mana pun akan berhijrah. Banyak dah isyarat kepada Nabi akan berhijrah. Jadi macam mana Nabi nak membentuk negara? Jadi melalui Quran lah. Pada politik ni dia ada dalam ayat-ayat Mekah. Dasar-dasar politik Islam. Jadi bukan kata politik ni semata-mata ada dalam surah-surah Madinah, surah Taubah, surah An-Nisa, surah Maidah. Dah ada dalam surah-surah Mekah. Sebab itulah ulama kita ni dia ada buat kajian ayat-ayat politik dalam surah-surah Mekah. Sebab apa? Sebab dengan Quran ni Allah Ta'ala tarbiyah Nabi untuk membina kerajaan nanti. Jadi kita tak boleh nampak fasa Nabi berada di Madinah, di Mekah tu semata-mata dakwah. Tidak. Selit dah sebelum daripada tu untuk pemerintahan. Sebab itulah pemerintahan ni dia tidak boleh dipisahkan daripada agama. Kuasa tu. Kuasa tu penting. Kemudian dari segi mesej surah ni, kehendak surah ni gapo? Ataupun tajuk utama surah ni, itu bila kita sebut tentang mulk, kerajaan Allah SWT, Allah Ta'ala mentadbir alam semesta ni. Dia tidak hanya mencipta tetapi dia mentadbir. Jadi pentadbiran dia tu menggambarkan berkat dia, rahmat dia. Dia memberi banyak kebaikan kepada manusia. Bila begitu manusia kena tunduk pada dia. Apatah lagi Allah SWT mencipta segala sesuatu ni dengan ada matlamat, ada maksud, bukan sia-sia. Ada hikmah di sebalik penciptaan ni, ada tujuan. Bukan kata saja duduk saja ada buat gan ni. Tidak, manusia tak apa lagu tu. Kalau kita tanya guru kita, dia mustaq kata nak gimana aja kawan, tahu dah. Dia mesti ada tepat tuju, maksud tu. Sebab itulah dalam bab kita nak semaya jamak dan qasar ni, boleh kita jamak, boleh kita qasar ni, perjalanan kita tu ada tujuan. Ada tujuan. Nak gimana? Jadi kalau kita kata ikut tayang golek mana, pergi alah depan. Tak boleh qasar jamak. Sebab dia kena tahu nak gimana. Maknanya daripada situlah tindakan Allah Ta'ala, perbuatan Allah SWT ni dia ada bersebab. Kenapa? Kerana itu menandakan sifat hikmah dia. Bukan dia cipta ni kosong saja-saja sebagai hiburan suka-suka, tidak. Tapi dengan ada matlamat. Jadi bila mana manusia tu diciptakan oleh Allah SWT dengan ada matlamat, maka dia kena ikutlah peraturan-peraturan Allah SWT. Dan Nabi diarahkan oleh Allah SWT supaya memberi amaran kepada manusia yang tidak mahu ikut peraturan Allah. Peraturan Allah Ta'ala, iaitu Allah SWT ciptakan manusia ni dengan ada tujuan untuk Allah Ta'ala tengok ayyukum ahsanu amala. Siapakah di antara kamu ni hak paling baik amal? Jadi nak jadi paling baik amal kena beriman, beramal soleh lah. Hak mana degil engkau tu, sebab itulah ada ancaman ashabus sa'id, azabis sa'id, ada ancaman ashabis sa'id, kerana mereka ni
tak seguna akal, tak seguna fikiran, tidak buka penglihatan, tidak pasal telinga. Maka dengan sebab itulah mereka itu dihukum oleh Allah SWT. Jadi untuk menyatakan kekuasaan Allah Ta'ala, kudrat Allah SWT ni, maka di dalam surah ni banyak disebutkan dalil-dalil tauhid. Ia dipanggil sebagai dalil afaqi, dalil alam semesta, dalil hak di langit, dalil hak di bumi. Itu semua adalah kurniaan Allah SWT sebagai wasilah untuk manusia berfikir tentang kudrat Allah SWT, supaya manusia tu beriman, dia meninggalkan kufur dan syirik. Jadi kita baca ayat yang pertama ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Tiga ayat yang kita baca ni, ayat pertama itu sebagai pengakuan kita, kita mesti ngaku. Ayat kedua dan ketiga tu dalil atas pengakuan kita. Sebab apa kita ngaku lagu tu? Jadi pengakuan kita, tabarakallazi bihadil mulk, maha berkah Allah yang di tangannya itu kerajaan. Kita terjemah maha berkah, maha berkah. Sebab tabarak ni dia daripada perkataan barakah. Barakah ni apa? Kebaikan yang banyak. Kebaikan yang banyak, penambahan pada setiap benda baik, kesuburan, maknanya luaslah makna berkat ni. Ada juga ulama yang menafsirkan tabarak ni makna maha suci, taqaddasa, maha suci Allah, maha suci Allah, ta'azama, maha agung Allah, ta'ala Allah, maha tinggi Allah. Jadi dia akan pergi kepada dua makna. Satu, kesucian Allah Ta'ala pada zat dia, yakni Allah SWT sama sekali tidak menyerupai makhluk. Dia maha tinggi, maha agung, maha sempurna. Yang kedua, tabarak ni maknanya perbuatan Allah. Perbuatan Allah. Hak pertama tadi, maha suci, maha agung, maha tinggi Allah Ta'ala itu pernyataan tentang kesempurnaan Allah Ta'ala pada zat dia. Satu lagi makna ni tabarak ni, iaitu tafsiran yang menunjukkan kepada maha sempurna Allah Ta'ala pada perbuatan dia. Tabarak ni Allah Ta'ala memberi keberkatan, memberi kebaikan, memberi rahmat. Nikmat dia tu dia berikan kepada manusia berpanjangnya, berterusan. Maka sebab itulah kalau kita baca ayat-ayat akhirat nanti, semua tu menzahirkan keberkatan Allah. Keberkatan Allah ni mana keberkatan daripada Allah. Allah memberkati, Allah memberi. Memberi dengan berterusan, memberi dengan meluas. Mencakupi segala sesuatu. Mana tidak terbatas pemberian Allah SWT. Tu huraya. Huraya kita buat sebagai kesimpulan daripada tafsiran-tafsiran ulama. Maknanya maksudnya di sini perkataan tabarak, maha berkat, maha tinggi, maha sempurna ni, maha luas pemberi Allah Ta'ala ni nak menyatakan Allah Ta'ala zat dia tu maha sempurna dan perbuatan dia tu maha sempurna. Sempurna Allah Ta'ala pada zat dan sempurna pada sifat. Jadi maha berkat Allah Ta'ala, yang di tangannya itu kekuasaan, kekuasaan pemerintahan kerajaan. Maknanya Allah SWT dia memberi keberkatan
Dia maha tinggi kerana dia memiliki kerajaan. Memang sifat orang ada kerajaan lah. Kalau kerajaan tu potong ni, sekak ni, sehingga rakyat jadi terhimpit, rakyat jadi susah, dia mencengkam rakyat, jadi pemerintah kuku besi. Itu adalah pemerintah yang tidak ada keberkatan. Sedangkan Allah Ta'ala hendaknya baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, sebuah negeri yang makmur. Sebuah negeri yang makmur ni maknanya ada kerajaan, pemerintah yang ia mempunyai dasar-dasar, polisi-polisi yang menjaga kebajikan rakyat, mementingkan kehendak rakyat daripada dia tu menghimpun kekayaan untuk diri dia. Kalau waktu supaya Raja Manila dulu, nama apa dah? Marco ke apa? Hak kasut bini dia saja. Tu tak sekira benda lain lah, kasut bini dia saja. Tidak terhitung banyaknya. Jadi itu kerajaan yang tidak membawa keberkatan. Hak dulu, hak Afrika Selatan dulu, hak Mandela kena penjara tu atas dasar apartheid, lama mana tu. Itu mana kerajaan yang tidak ada kemanusiaan. Macam kerajaan Firaun jugalah, tidak memberi kebaikan untuk rakyat, menindas rakyat. Lepas tu kalau Israel tidak kerajaan. Israel ni tu dia bukan kerajaan, dia rejim. Dia rejim. Walaupun PBB ke Amerika ke iktiraf sebagai satu negara, tapi kita orang Islam iktiraf sebagai negara. Pak kita anggap sebagai rejim, sebab dia menduduki, merampah. Orang we nupai sikit lah. Dia buat besar. Dalam kita jadi tua, jadi terpaksa jadi hamba. Jadi itu kita tak boleh menamakan sebagai kerajaan sebab kejahatan. Sebab sifat raja ni hak sepatutnya, sifat kerajaan ni dia memberi kebaikan. Itu keberkatan yang mesti dibawa oleh kerajaan. Maknanya untuk kemakmuran rakyat, untuk kepentingan rakyat, kemaslahatan rakyat, kebahagiaan rakyat. Itu benda yang menjadi kepentingan bagi seorang pemerintah. Jadi Allah Ta'ala maha berkat, maknanya banyak pemberian dia kepada hamba dia, kepada makhluk dia, itu kerana di tangan dia itu kerajaan, milik dia. Maknanya Allah SWT memiliki tasarruf mutlak. Mutlak. Kuasa dia tidak berkongsi dengan siapa-siapa. Biadihil mulk tu maknanya menggambarkan pentadbiran Allah Ta'ala yang sempurna dan tasarruf mutlak. Mana tak ada siapa boleh capu tangan atas pentadbiran Allah Ta'ala, atas keputusan dia. Itu makna biadihi al-mulk, di tangannya kerajaan. Kita ni tak boleh. Kita negeri ni kena tunggu pusat dulu. Pusat tak boleh kita. Mana terhak kuasa. Kadang-kadang kita sebuah negara nak bertindak, tapi kita tingkat dengan PBB, tingkat dengan itu, tingkat dengan ni. Mana tak boleh secara mutlak juga. Jadi pentadbiran yang mutlak ni Allah, di tangan Allah SWT. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia Allah Ta'ala itu atas segala sesuatu maha kudrat, maha berkuasa. Jadi apa-apa terjadi, apa-apa yang berlaku, apa-apa hak dia beri kepada manusia, itu adalah kudrat dia. Bila kata Allah Ta'ala bertindak ataupun Allah Ta'ala mentadbir kerajaan dia dengan kudrat, berarti Allah Ta'ala ada iradah. Kalau kita ngaji kan, bila sebut kudrat, kuasa, dia mesti ada kehendak. Sebab apa-apa dia nak maka akan jadi. Fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala buat apa hak dia nak. Jadi tak ada sesuatu pun yang terkeluar daripada iradah Allah. Semua tu berlaku dengan iradah Allah. Semuanya itu wujud dengan kudrat Allah. Kun. Fayakun. Kun tu ungkapan kepada iradah. Kun, kehendak, jadilah. Fayakun, maka adalah. Jadi fayakun tu adalah makna kepada kudrat. Kun, iradah Allah Ta'ala. Fayakun, kudrat dia. Jadi wujud dengan kudrat dia. Tapi syarat dia,
kena ada ilmu. Maka mestilah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat ilmu, sebab bila dia berkehendak atas sesuatu, kehendak tadi dengan ilmu. Jadi ilmu tu dia syarat kepada iradat. Iradat ni syarat pada kudrat. Kemudian ilmu ni pula adalah sifat yang mesti ada kepada hak hidup. Hak hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi bila dia hidup tadi dia kena dalam keadaan tahu, berkehendak, berkudrat. Kemudian hidup ni itulah dengan sifat hiduplah Allah Taala mentadbir. Sebab kalau dia tidur, la ta'khudhu sinatun wala naum, dia tidak tidur, dia tidak ngantuk. Dia tidak ngantuk dan tidak tidur. Jadi nak jadi pemerintah, ada kerajaan, ada kuasa ni, dia kena hidup. Hidup dia tu itulah dengan hiduplah dia mentadbir. Kalau dia tidur, dia mengantuk, dia tidak ada kuasa untuk mentadbir. Jadi sifat Allah Taala sebut di sini al-mulk, biadihil mulk. Mana secara automatik dia merangkumi sifat hayy, sifat hayah, sifat hidup, sifat kudrat, sifat iradat, sifat ilmu. Dah. Seperti mana sifat tabarruk tadi, maha memberi. Maha memberi. Maknanya bila kata kerajaan, memiliki kerajaan, dia kena bagi. Kena bagi kepada rakyat. Sebab ni milik. Bila kita milik satu benda, mana kalau kita memiliki, katalah kita ada kambing, kita pelihara kambing. Dah, kita pelihara lembu. Dah. Kita kena sedia keperluan dia tu. Kandang dia, air dia, dedok dia, dah, vitamin. Mula ni pun kambing pun ada vitamin juga. Dah. Kena wi air vitamin tu. Air vitamin lah, macam-macam garam vitamin kena wi belaka. Sebab apa? Sebab ni bawah jagaan kita. Jadi Allah Ta'ala bila makhluk ni bawah jagaan dia, penciptaan dia, pentadbiran yang sempurna, dia akan bagi. Cuma Allah Ta'ala bagi tu bukan kata dia terpaksa. Tidak. Kehendak dia. Kehendak dia. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukti kudrat dia ataupun bukti alam ni kerajaan milik Allah Ta'ala, sebab dia menciptakan kematian dan kehidupan. Ada bukti bukti maha berkat Allah Ta'ala, maha berkat Allah Ta'ala kerana apa? Kerana di tangan dia kuasa, dia ada kudrat. Segala kehendak dia akan terjadi. Kemudian di antara kudrat Allah SWT ataupun tanda bukti Allah Ta'ala maha berkat ni, dia mencipta manusia daripada tak ada kepada ada. Maknanya Allah Ta'ala cipta kematian. Maknanya menandakan bahawa makhluk ni dia bermula daripada mati, tak ada, kemudian baru ada. Jadi kudrat Allah SWT mencipta kematian dan kehidupan. Jadi mati-mati pun benda yang dicipta, kehidupan ni pun benda yang dicipta. Makhluk juga mati ni. Makhluk ni mati ni sebab di akhirat nanti untuk beritahu bahawa manusia ni dia akan kekal dalam syurga, dia akan kekal dalam neraka ni. Allah Ta'ala zahirkan mati ni dalam bentuk kibas. Allah Ta'ala zahirkan mati ni, kematian ni dalam bentuk kibas. Maka kibas tadi disembelih. Disembelih. Mati tadi disembelih. Hiduplah, tidak akan ada lagi kematian. Maknanya benda ni berpanjangan, benda berterusan. Jadi mati itu salah satu daripada makhluk Allah Ta'ala, seperti mana kehidupan itu salah satu makhluk Allah Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala buat tadi dengan ada hidup, ada mati, ada mati, ada hidup ni, liyabluwakum, untuk uji kamu. Maknanya bukan saja-saja Allah Ta'ala dia buat sesuatu. Jadi isyarat di sini walaupun tak sebut Al-Hakim di sini, tapi kita boleh faham. Sebab liyabluwakum tu untuk, kerana, sebab. Maknanya bersebab perbuatan itu hikmah. Jadi walaupun tidak disebutkan hikmah di sini, tapi kita boleh faham. Kerana liyabluwakum, untuk uji kamu. Maknanya ada matlamat. Sebab Allah Ta'ala ni Al-Haq,
Tuhan yang benar. Al-haq tu lawan batil. Batil ni sesak, karut, sia-sia, tak ada tujuan. Jadi maha suci Allah Ta'ala daripada tindakan dia tu kosong daripada matlamat, kosong daripada tujuan, kosong daripada hikmah. Jadi dia yang mencipta kematian dan kehidupan untuk uji kamu. Ini matlamat besar. Jadi seperti mana Allah Ta'ala tidak berhajat kepada ibadat manusia, begitu juga Allah Ta'ala tidak berhajat kepada makhluk. Bila dia cipta makhluk ni, tapi apa dia cipta juga? Untuk inilah, liyabluwakum, untuk uji kamu. Kita memanglah kalau kita cipta kursi, tapi Allah Ta'ala dia tidak berhajat untuk duduk kau, untuk gapo kau. Dia tidak ada hajat seperti mana kita berhajat. Tapi dia buat tu adalah untuk kemaslahatan kita, keperluan kita. Jadi dia mencipta kamu ni untuk uji kamu, siapakah di antara kamu yang paling elok uji. Seperti kita sebut tadi. Nak uji atas apa? Atas amalan. Amalan. Amalan ni ada amalan tubuh badan kita, ada amalan hati. Dia tak sebut iman ni. Dia sebut amalan. Memang kita kata iman dan amal. Iman tak sebut sini. Kita kena ingat. Ulama dia buat pembahagian. Iman itu termasuk di bawah amalan. Sabar, tawakal, takut, berharap. Ini semua maksud kita beriman pun. Maksud kita buat baik. Takut orang-orang liberal kata. Orang pluralisme. Dia kata ikutlah pilih agama-agama. Cara Hindu baik, cara Kristian. Baik cara agama Sikh, Jain, apa semua baik. Tak lih lagu tu. Maksud baik di sini amal yang baik. Maknanya dia bermula dengan iman. Semua agama ni mengajar pada kita amal yang baik. Jadi ikutlah. Sebab iman itu syarat utama. Walaupun iman tidak disebutkan di sini, tetapi iman itu adalah sebahagian daripada amalan hati. Amalan hati. Amalan hati ni penting. Sebab bila kata kita nak mati lala dah. Nak buat gapo? Tak ada dah. Tak ada nak buat gapo dah. Bini di belakang, rokok, dia pun rokok. Rokok ni lah isyarat. Baca tahiyat, dah. Baca tahiyat tu senyap lama, tak bisa salah. Apa jenego? Jenego. Metai lah ingatan. Jadi pada waktu tu amalan hati penting. Maknanya itulah Allah Ta'ala kata ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la pada Allah. Maknanya hati tu kena rasa takut pada Allah, takut pada azab dia. Waktu kena ada dalam hati. Jadi itulah yang dikatakan amalan hati. Jadi Allah Ta'ala hendak uji kita. Sebab ini maknanya kehidupan kita ni, ni tujuan dia, ni peraturan dia. Ambo rasa kita nak mengerti dulu. Sebab ayat ni ayat yang terah kehidupan kita. Sebab setengah orang kata dunia ni lakonan sandiwara. Dunia ni adalah ujian. Kalau ikut sipir orang dunia, dia kata dunia ni sandiwara. Mana depan orang kita buat lagu ni, belakang lagu ni. Dunia ni adalah ujian. Mana kita diuji, ikutlah kita diuji dengan harta. Itu adalah ujian untuk kita. Jadi waktu tu kita kena sambung pada kuliah akan datang. Apa yang baik daripada Allah SWT, salah dan silap tu daripada kelemahan diri hamba, aku li qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.